Terima kasih Tuan Mengerusi kerana memberi peluang untuk saya bahas di peringkat cawantakuasa Kementerian Pengangkutan. Saya ingin merujuk kepada bekalan 28 butiran 01300 udara. Kalau kita lihat kepada fungsi kepada butiran ini di muka surat 312, antaranya adalah untuk mewujudkan sistem pengangkutan udara yang selamat, cekap dan lestari. Saya ingin fokus kepada kelestarian tentang sistem pengangkutan udara di negara ini. Belakangan ini kami telah menerima banyak aduan dan rungutan dari penduduk Sarawak bahawa harga tiket penerbangan ulang-alik dari Semenanjung Malaysia ke Sarawak terutamanya bagi bandara Miri dan Sibu yang terlalu tinggi. Kadang-kadang harga tiket penerbangan dari syarikat penerbangan kos rendah pun boleh mencecah harga lebih mahal berbanding ke luar negara. Umpamanya pada Isnin yang lalu ketika saya mengemak harga tambang untuk semalam dan hari ini untuk laluan sehala dari Miri ke KL, harganya telah mencecah hampir RM1,000. Sekiranya saya banding dengan tambang penerbangan ke negara lain pada hari yang sama, contohnya ke Bangkok, harganya hanya RM400 lebih. Ke Korea Selatan, RM700 lebih. Ke New Delhi, India, RM700 lebih. Ke Beijing, China, RM800 lebih. So, perbandingan harga yang saya tampilkan tadi sebenarnya telah menunjukkan sesuatu yang tidak betul dalam ekosistem pasaran penerbangan dari Sarawak ke Semenanjung. Lebih-lebih lagi sekiranya sampai ke musim perayaan. Kalau di Semenanjung, kita dengar ada tol percuma pada musim perayaan untuk mengurangkan kos kewangan untuk balik ke kampung. Tetapi di Sarawak dan Sabah, terpaksalah kami menanggung beban kewangan lebih tinggi untuk pulang ke kampung. Mana keadilannya? Sedangkan ini mohon Kementerian Pengangkutan untuk mengatakan secara perinci dan mekanisme harga syarikat penerbangan tambang rendah dan faktor yang mengundang kepada masalah harga yang tinggi ini. Sesungguhnya kita boleh dengan mudahnya menuding jari dan mengelakkan syarikat penerbangan. Tetapi ini tidak dapat menyelesaikan masalah dan perkara yang sama akan tetap berlaku setiap tahun. Saya faham dapat banyak faktor yang mengundang kepada harga tambang yang tinggi ini. Sebagai contoh, kita boleh lihat MyAirline sebelum ia berhenti daripada operasi sebelumnya. MyAirline telah membuka laluan penerbangan ke Miri pada Mac tahun ini. Harga tiketnya cukup kompetitif kerana mempunyai mekanisme penentuan harga tersendiri. Kadang-kadang lebih rendah atau lebih kurang sama dengan harga tiket bas di Semenanjung. Walaupun bagaimanapun, pada September yang lalu, saya dimaklumkan oleh staf MyAirline bahawa MyAirline akan hentikan laluan KL Miri dan Sibu kerana mengalami masalah kerugian selepas 6 bulan memulakan laluan tersebut. Menurut mekanisme mereka, MyAirline perlu mencapai lebih daripada 80% daripada kapasiti keseluruhan kapal untuk mereka mendapat keuntungan atau dengan izin in order to make the route sustain. Ya, saya ingin tambah sedikit tentang dalam pembahasan oleh Yang Berhormat Miri. Sekarang memang kita tengok penerbangan di berulang-alik Kuala Lumpur dan Sarawak ini sudah nampaknya berkurangan. Dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan harga tambang tiket begitu mahal. Kerana sekarang, jadi saya ingin bertanya kepada Kementerian, berapakah kapasiti setiap minggu sekarang yang berulang-alik dari Semenanjung pergi ke Miri dan Sibu. Dan untuk ini amat penting kerana kita permintaan di Sibu dan Miri ini sekarang sekian sudah meningkat, tetapi peluang untuk kapasiti untuk kapal penerbangan ini memang sekarang berkurangan. Ini adalah sebab menyebabkan harga tambang ini semakin meningkat. Terima kasih Yang Berhormat Sibu. Saya mohon penjelasan yang terperinci daripada Yang Berhormat Menteri. Oleh itu, apa yang penting adalah kerajaan sama-sama dengan syarikat penerbangan untuk mencari satu mekanisme yang boleh mencapai keseimbangan di antara kepentingan pengguna dan juga keupayaan syarikat penerbangan untuk terus menawarkan harga yang kompetitif kepada pengguna. Seterusnya saya ingin merujuk kepada 3000 pembinaan dan menaik taraf infrastruktur lapangan terbang dan juga 3000 pembesaran dan menaik taraf lapangan terbang Kuching, Miri, Sibu, Mukah, Padang Terbang, Bario. Saya ingin memohon penjelasan tentang perbezaan antara dua projek penaik tarafan lapangan terbang di bawah dua putiran ini, terutamanya bagi lapangan terbang Miri. Menurut jawapan yang saya terima daripada Kementerian Pengangkutan semasa berbahasan IUU Berbakalan 2024 di peringkat dasar, saya telah mendapat jawapan bahawa cadangan naik taraf lapangan terbang Miri
masih lagi belum dapat diluluskan. Perkara ini sebenarnya akan sangat mengecewakan kepada 2 juta lebih penumpang pada tahun akan datang kerana masih tidak terpaksa terhempit dalam terminal yang telah beroperasi melebihi kapasitinya sekian lama. Sedikit lagi, Tuan Pengerusi. Walau bagaimanapun, saya amat menghargai Kementerian Pengangkutan yang telah memahami dan mengiktiraf keperluan projek penaiktarafan lapangan terbang Miri ini. Dan terima kasih juga kepada Kementerian Pengangkutan kerana akan terus mengemukakan semula permohonan ini pada tahun hadapan untuk pertimbangan kerajaan. Saya berharap Kementerian Pengangkutan dapat terus mengangkat projek naik taraf lapangan terbang Miri sebagai satu keutamaan untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih.